Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dipertemukan kita lagi dalam siaran langsung Bicara Sukan dari Studio 3 Radio Television Brunei. Bicara Sukan pada petang ini mengetengahkan aktiviti menunggang kuda sebagai salah satu aktiviti riadah yang dapat membantu mempertingkatkan kesihatan jasmani, sehat tubuh badan serta membantu mempertingkatkan kadar kecerdasan minda ketika menjalankan aktiviti menunggang kuda tersebut. Aktiviti menunggang kuda sering dilihat sebagai aktiviti yang hanya dilakukan oleh kelompok tertentu dengan latar belakang serta mempunyai posisi ataupun status tertentu, tetapi kini tidak lagi. Dengan adanya BEQ Equestrian memberikan peluang kepada pengunjung dan penggemar aktiviti menunggang kuda dengan kadar bayaran yang berpatutan. Jadi ringkasnya, aktiviti menunggang kuda bukan sahaja aktiviti semata, tetapi ia juga berperanan dalam menyihatkan mental dan juga fizikal. Jadi untuk mendapatkan penjelasan yang lebih terperinci mengenai aktiviti berkuda ini, bersama kita di petang ini ialah Yang Mulia Pengiran Haji Muhammad Ibrahim bin Pengiran Datuk Paduka Haji Abu Bakar selaku ahli BEQ Equestrian Sdn Bhd. Assalamualaikum Pengiran. Waalaikumsalam. Selamat datang ke studio dan kita amat berterima kasihlah kepada Pengiran kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada petang ini, di mana kita akan membincangkan sedikit mengenai dengan aktiviti berkuda yang mana juga dikendalikan oleh mengenai dengan BEQ Equestrian Jadi selain juga aktiviti-aktiviti berkuda. Baik, kita terus saja dengan perbincangan kita pada petang ini, iaitu mengenai dengan khususnya mengenai dengan aktiviti berkuda. Apakah persediaan yang perlu dibuat khususnya untuk menunggang kuda ini, Pengiran? Okey, sebenarnya menunggang kuda ni sebenarnya persiapan-persiapan yang hendak dilakukan sebelum menunggang kuda. Biasanya ada persiapan mental dan fizikal juga. So yang fizikal tidak pulang macam terlampau juga kan, fizikal. Seperti sukan-sukan yang lain, stretching dan pergerakan badan itu mesti kira free lah. Tapi yang lebih penting maybe persediaan adalah persediaan mental. Kerana menunggang kuda ni sebenarnya adalah menunggang seekor haiwan. So bukan saja seperti sukan yang lain yang mana pergerakan kita ni sendiri yang menentukan sukan itu. Tapi kalau dengan menunggang kuda ni ada lagi haiwan, caranya berfikir, caranya emosinya paksa dijaga oleh penunggang tersebut. So, Jadi aktiviti berkuda ini sememangnya perlu menguatkan mentaliti masing-masing ketika menunggang kuda, kerana apa yang kita tunggang juga itu juga mempunyai mental juga. Jadi kita perlu selari dengan mental yang kuda yang kita tunggang itu Jadi artinya fizikal tidaklah diambil titik berat apapun, yang penting fizikal memang seperti yang dijelaskan tadi ialah relax ketika sedang menunggang kuda. Jadi apakah perkara yang perlu dilakukan sebelum menunggang kuda, Pengiran? Okey, sebelum menunggang kuda, persiapan alat-alat untuk menunggang kuda pasal ditelitikan, seperti memasang bridle-nya. Bridle tu yang di kepala kuda tu. Letak dari sana untuk mengontrol, membagi signal kepada kuda. Saddle juga, peralatan saddle paksa digunakan di tempat duduk. Ia pun mesti saya seperti tali pinggang di bawah kuda tu. So kalau terlampau kencang pun dipasang, ia akan menjadi tidak selesa kepada kuda. Tapi kalau terlampau longgar pun ia boleh menjadikan risiko keselamatan bagi penunggang. Selain dari itu, peralatan lain termasuklah stirrup. Di sanalah tempat menyimpan kaki dalam kedudukan menunggang kuda. Dan selain itu juga kuda tersebut mesti ada kasut kuda kasut kudanya tu dipastikan ada dipasang. Dan juga dalam keadaan baik lah. Dengan keadaan baik, tidak longgar, tidak mungkin terlepas atau apa-apa. Saya
protect dia, kakinya, kaki kuda kuda tersebut. Jadi dalam kata lain memang kita dapat lihatlah keadaan kuda yang sentiasa kita lihat. Juga kita pernah melihat ya di kaca TV dan sebagainya bahawa menunggang kuda ini perlu menggunakan cradle atau saddle bridle sama reins-nya untuk saddle itu tempat duduk dan juga lain-lain yang berkaitan ketika sedang menunggang kuda. Jadi bagaimana dengan kedudukan badan semasa menunggang kuda, Pangeran? Okey, kedudukan badan selalunya memang posture itu dengan apapun sukan, posturenya mesti mantap supaya tidak ada kecederaan dan supaya dapat lagi memperbuat segala pergerakan yang yang diperlukan. So kalau berjalan dengan perlahan, of course dia punya posture memang sebagai penunggang, belakang mesti lurus, straight posture, chest up and chin, dagu pun up. Tapi kalau dilajukan lagi kuda tu, kalau dia berlari, kalau dia melompat, memang ada kedudukannya masing-masing. So tapi setiap kedudukan itu yang pentingnya adalah balance, imbangan. So itu adalah responsibility penunggang sendiri. Tersebut. Ya. Perlu mengawal kuda tersebutlah. Mengawal kuda juga, tapi mengawal juga mengawal diri sendiri. Mengawal diri sendiri punya balance itu. Balancing. Pasal haiwan ia boleh apa saja unexpected boleh dilakukan. So sebagai penunggang kita mesti sedialah dalam apa saja situasi, balance itu ada dijagalah. Itu responsibility dari penunggang. Jadi penunggang itu tersebut mesti bersiap sedialah. Bersiap sedia ketika sedang menunggang dan badan perlu straight seperti kita duduk ni kan. Dan ketika berjalan kan. Kuda itu berjalan, dan kalau ketika berkelajuan atau jumping, memang jumping ikut rentak keadaan kuda tersebutlah. Ikut, tetapi memang kita tidak dapat memastikan lagi kalau kuda tersebut mungkin akan kemana, jadi perlu kita bersiap sedia menghadapi keadaan tersebut. Jadi baiklah, sebelum kita meneruskan mungkin kita akan kita sudah pun bincangkan mengenai dengan kedudukan badan semasa menunggang kuda tadi. Jadi kita akan saksikan mungkin pendapat mereka dalam memahami sifat kuda dan pelbagai aspek berkaitan bahawa seperti yang telah dijelaskan oleh Pangeran tadi, bahawa kita perlu faham keadaan kuda yang kita ketika sedang menunggang jadi kita perlu bersiap sedia menghadapi sebarang tindakan yang dilakukan oleh kuda itu sendiri. Jadi kita akan saksikan pendapat mereka dalam memahami sifat kuda dan berbagai aspek berkaitannya. Matewa. How old are you? 4. SMSIS. Okay. Because it makes me feel happy. Evie. 9. It's just I like horses. Okay. I think they're interesting, and I also want to find another way than on wheels. Aisha. 6. Because horses are my favorite animal. When I first started turning 6. Grace, 9, because horses are my favorite animal and I really like learning about them. My name is Ryan, 6 years old, Chonghua. Nur Ali, 11. Semasa tahun 2016, semasa pertama kali saya berasa takut, dan sekarang saya ada confident dalam diri saya. Pernah semasa di Kuala Belayan, Syria, saya mendapat nombor ketiga show jumping. Nama Arif Rafi bin Amir Hamzah. Masih sekolah. Kalau membagi masa, selalunya every weekend lah, setiap hari Ahad pagi, sebab masa pagi itu saja yang that I'm free lah. And then the reason I'm doing this is because my cousin banyak horse riding juga, and then they inspired me to join this horse riding club, and I really enjoyed this so much. Since I was
around 10 or 11 years old. During my first time, yes, it was one of my scariest rides. There was this one time the horse was about to stand up, but I adapted to it because the trainer said that don't be afraid with the horse or else the horse will take full control of you. So you have to be strong and be brave. Emily. How old are you? 8. Still JIS, Jodong International School. Because ever since I was little, I always wanted to get my own horse, and I was for my birthday all the time I would ask for a horse, but I never got one when I was about 4. 4 years old. Nama saya Adiba. Program ni around 8 months baru, so it's considered my first time lah. Perasaan takut tu ada sikit lah, tapi because aku mau do well in this practice, macam jumping, dressage. That's why I train harder lah, and I tend not to become so takut benar. Nama saya Syurah, 14. Pasal ini sports yang sangat unik lah. Ini banyak orang kan horse riding, mau jualkan cuba. Itulah pendapat mereka yang menunggang kuda ya, bagi memahami sifat kuda dan juga pelbagai aspek yang berkaitan dengan penunggangan kuda ini. Jadi memperkatakan tentang teknik mengendalikan kuda ini sebagai haiwan yang telah dilatih dan diajar untuk mendengarkan kata dan juga arahan, maka penunggang kuda juga harus pandai mengimbangi badan, berinteraksi dengan kuda dan tahu membaca dan menilai pantas pergerakan kuda bagi mengelak diri daripada terjatuh, dan latihan yang lebih mantap akan lebih kerap ya, akan membuatkan seseorang itu akan menjadi penunggang kuda yang lebih cekap dan hebat. Jadi pengiran ya, bagaimana pula dengan keselamatan semasa bersama ketika menunggang kuda ini? Yang pentingnya tentang keselamatan ini, kita seharusnya mengetahui apakah limit had sendirilah kapasiti kebolehan diri sendiri. Sama macam kalau kuda, kudanya ada yang relax, punya jenis yang relax, ada yang jenis yang penakut, ada jenis yang pemarah. So jadinya yang utama kalau tentang keselamatan ini, penunggang sama kudanya mesti matching lah. Dia punya penunggang punya skill sama dia punya kuda. Jangan ada macam yang terlampau confident, dia punya skill belum lagi cukup, tapi menggunakan kuda yang tidak sesuai untuknya lah, untuk skillnya. So itu yang penting dulu sebenarnya, pasal tentang kuda itu bagi aspek keselamatan ya. Keselamatan perlu bahawa penunggang dan juga kuda tersebut mempunyai skill ya. Skill penunggang terutamanya mempunyai skill, dan kuda yang memang lebih sesuai dan juga mempunyai emosi yang mesti mengawal emosi lah juga, mengawal emosi, dan bukan orang penunggang saja, tapi kuda itu juga perlu dikawal ya, emosinya, kerana jangan pula sampai tertunggang kuda yang pemarah ya. Baik, apakah bentuk kemahiran yang perlu diketahui dan dimiliki oleh penunggang untuk menjadi penunggang yang mahir? Kalau kena menjadi penunggang yang advance, yang mahir, memang ya seorang penunggang itu mesti seperti yang dikatakan mula-mula tadi, mesti selalu bersedia untuk apa saja kuda, apa yang akan dilakukan oleh kuda itu kan. So penunggangnya mesti tegas lah. Kalau penunggang yang baru, selalunya mereka akan selalunya ikut saja jalan kuda itu. Tapi kalau yang penunggang yang lebih mahir, dia akan berkomunikasi sebagai partners lah, kuda dan penunggang. So itu dicapai dengan tegas. Penunggang mesti mempunyai sifat yang tegas, tetapi sama juga at the same time tegas tetapi understanding.
sifat apa tu, bekerjasama ya. Bekerjasama, sabar sama kuda tu. Tapi tegas. Ya, tapi tegas. Ya. Tapi juga ketika tegas itu perlu ketika mengawal kuda tersebut ya. Pasal kuda tu memang akan selalu mencuba tes penunggang tu. Kalau penunggang ni berapa tegasnya, okey, boleh mengayau tempat lain. Yang penting penunggang perlu mengawal lebih baik dengan baiklah kuda tersebut ya. Okey. Ya udah, dalam aktiviti menunggang kuda ini perlulah juga untuk kita pelajari ya beberapa perkara panduan untuk mengelak daripada berlaku kemalangan dan juga kecederaan semasa menunggang kuda. Jadi semoga dengan adanya panduan yang dikongsikan ini dapat membantu Auda supaya dapat mengelakkan diri ya daripada tendangan, pijakan, gigitan ataupun seretan kuda tersebut. Dan jika Auda baru menceburi aktiviti ini dan baru mula berjinak dengan haiwan kuda, Auda mungkin merasa sedikit kesulitan dan untuk mengingat panduan ini ya. Jadi bagaimanapun melalui peraturan keselamatan yang diberikan, insya-Allah akan dapat menambah sedikit sebanyak pengetahuan dan pengalaman dalam aktiviti menunggang kuda. Jadi untuk pertanyaan seterusnya, bagaimana pula dengan khususnya jurulatih yang akan memberi tunjuk ajar kepada penunggang kuda, khususnya penunggang-penunggang baru dan sebagainya? Mengenai dengan jurulatihnya memang mesti berpengalaman ya? Yang memang tahu tentang kuda lah. Dari jurulatih itu yang melihat seimbangannya, kesesuaian kuda sama penunggangnya. So jurulatih itu juga yang mesti dapat menilai whether penunggang itu boleh level up, menaiki kuda yang lebih advance ataupun yang lebih aktif. So dia, jurulatih itu juga yang bertanggungjawab untuk kesesuaian kuda itu untuk dipakai untuk latihan pada hari itu, pada jam itu. So kuda ini kan mesti juga ada exercise-nya tu. Mesti ada jamnya, timetable-nya. Keluarnya exercise-nya berapa kali seminggu. So kalau dia di kandang saja, dikurung, memang dari segi mental dan emosional kuda tu akan boleh jadi kurang sikit. Kurang sikit lah. Yeah, so that's why jurulatih memang ada peranan besar lah dalam preparasi kuda ni. Jadi artinya jurulatih bukan saja akan memata-matai penunggang tersebut, juga akan memata-matai kuda tersebut juga untuk supaya kuda tersebut dalam keadaan yang baik ya ketika sedang ditunggang. Baik, menunggang kuda hendaklah dipelajari dari jurulatih yang bertauliah dan sentiasa dipraktikkan untuk menjadikan penunggang sentiasa mengamalkan teknik yang betul. Teknik menunggang yang betul adalah penting dalam masukan berkuda, terutamanya apabila memasuki sesuatu pertandingan seperti dressage, show jumping dan lain-lain ya. Jadi apakah yang perlu dibuat ya selepas jadi bagaimana kalau seterusnya kita akan mengikuti mengenai dengan orang ramai yang berminat untuk menjadi mengenai tentang pendapat mereka mengenai dengan jurulatih kuda ini. The instructors, I really love them. They're very friendly with us. They teach in detail what's right and what's wrong. They will notice every single move. Yeah. Instructors, they're very well trained. Dorang ni pun kira international instructors juga, and they do have certificates, so they can really train orang-orang Brunei lah. Awalan ni instrukturnya